Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Adam Sofan Abdullah. ID student saya 2024 226748. Hai. Nama saya Muhammad Arham bin Abdullah. Student ID saya 2024 414 274. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adi bin Zat. Nombor student ID saya 202 44 044 34. Nama Muhammad Ali bin Iyas. Nombor ID 2024 5949 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid Hilman bin Muhammad Nahcang dan student ID saya ialah 2024 244 626. So, hari ini saya akan berkongsi serba sedikit maklumat mengenai cara-cara penipuan dalam talian atau lebih dikenali sebagai penipuan komersial. Faktor utama ialah personaliti seseorang individu. Mengapa personaliti ini memainkan peranan dalam penipuan dalam talian? Hal ini kerana penipu yang menyamar sebagai individu yang berautoriti untuk menipu mangsa dengan memakai pakaian yang segak, kemas dan teratur dapat memanipulasi minda mangsa mereka tanpa sebarang keraguan, menyebabkan mereka terjebak dalam penipuan dalam talian. Faktor kedua pula ialah dari segi kognitif yang bermaksud proses untuk seseorang itu memahami sesuatu. Boleh dikaitkan proses ini ditujukan kepada warga emas kerana peredaran zaman yang semakin maju yang mengeluarkan pelbagai teknologi-teknologi canggih seperti telefon bimbit dan komputer menyebabkan warga emas ini kurang kepakaran dalam bidang teknologi. Jikalau terdapat website-website penipuan yang dikongsi kepada mereka, mereka tidak mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri daripada jadikan mangsa penipuan. Warga emas ini juga tidak mempunyai seseorang untuk menjaga atau menjadi penasihat mereka supaya mereka lebih cakna dan peka terhadap penipuan dalam talian ini. Faktor ketiga pula atau faktor terakhir ialah situasi. Yang mudah untuk kita kaitkan dengan situasi ini ialah apabila seseorang itu menghadapi saat-saat yang genting untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, apabila mereka terlibat dalam pinjaman haram atau pengeluaran duit yang banyak atau hutang yang belum lansai. Hal ini menyebabkan mereka suka untuk membuat keputusan yang stabil untuk kebaikan mereka. Pada masa yang sama, tidak dapat membuat keputusan dengan memakai logik akal mereka dan mereka hanya memerlukan wang yang banyak supaya hutang mereka lansai. Itu saja. Antara faktor penipuan dalam talian adalah pengguna kurang memahami model transaksi membeli belah dalam talian. Hal ini mungkin kerana mereka telah biasa dengan membeli belah dalam talian serta kurang berinteraksi dengan penjual yang tidak jujur mengenai produk yang diingini, yang menyebabkan ketidakpastian tentang kualiti produk dan perkhidmatan. Di samping itu, ramai pengguna tidak kira muda dan tua tidak mempunyai asas mencukupi dalam membeli belah dalam talian, termasuklah proses pembayaran dan penghantaran produk. Platform e-dagang seperti Shopee dan TikTok Shop mempunyai proses dan prosedur yang pembelian atas talian yang berbeza yang mengelirukan pengguna yang baru sahaja menggunakan platform e-dagang yang berbeza. Tambah lagi dengan reka bentuk laman web yang tidak konsisten dan tiada arahan yang jelas apabila menggunakan platform e-dagang secara kompleks, meningkatkan lagi kekeliruan para pengguna. Selain itu, kekangan kewangan, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah, terdesak untuk mencari alternatif yang lebih murah untuk menampungi kos sara hidup keluarga. Hal ini mengakibatkan mereka lebih percaya dan lebih senang untuk terpedaya dengan penipuan atas talian dan menjejaskan kuasa beli. Akhir sekali, sikap mudah percaya juga mempengaruhi individu yang terlalu mempercayai orang lain, terutamanya dalam talian, yang lebih cenderung menjadi sasaran mudah kepada penipu. Mereka mungkin tidak mempersoalkan kesahihan maklumat atau tawaran yang diterima oleh penjual yang tidak jujur. Itu sahaja daripada saya. Dalam era globalisasi yang sebercanggih ini, dunia berada di hujung jari.
internet telah menjadi medium utama dalam pelbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, perniagaan, pendidikan dan urusan harian. Namun begitu, kemajuan teknologi ini turut membuka ruang kepada kegiatan jenayah cyber, utamanya penipuan dalam talian. Kes-kes seperti penipuan dalam talian, pembelian palsu dan penyamaran identiti semakin berluasa. Oleh itu, langkah-langkah yang proaktif perlu diambil oleh semua pihak untuk membendung gejala ini sebelum ia menjadi lebih parah. Antara langkah pertama yang paling penting ialah memberi pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk dalam penipuan dalam talian. Ramai mangsa ditipu kerana kurang peka atau tidak memahami cara penipuan itu dijalankan. Melalui kempen kesedaran, ceramah di sekolah dan komuniti serta perkongsian media sosial, masyarakat boleh didedahkan kepada taktik-taktik yang biasa digunakan oleh penipu. Dengan ilmu yang cukup, masyarakat akan lebih berhati-hati apabila berurusan di internet. Selain itu, pengguna perlu mengamalkan langkah-langkah keselamatan seperti menggunakan kartu laluan yang kukuh, tidak berkongsi maklumat peribadi dengan sewenang-wenangnya dan mengaktifkan pengesahan 2 faktor pada akaun penting. Jangan sekali-kali mendedahkan maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank atau kata laluan kepada pihak yang tidak dikenali. Penipu sering menyamar sebagai pegawai bank, polis atau agensi kerajaan untuk memperdaya bangsa. Di samping itu, kerajaan dan pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM serta Polis Diraja Malaysia PDRM perlu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan memperkukuh sistem pemantauan terhadap laman web dan aplikasi mencurigakan. Mereka juga harus menyediakan saluran laporan yang mudah diakses seperti portal semak mula atau CCID Scam Response Center untuk memudahkan orang ramai membuat aduan atau semakan sebelum membuat sebarang transaksi dalam talian. Pihak penyedia perkhidmatan internet dan platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan sebagainya juga perlu memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Langkah seperti menyekat akaun penjual, napis iklan yang mengirukan dan meningkatkan sistem keselamatan platform perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama antara syarikat swasta dan kerajaan amat penting dalam mengekang penipuan dalam talian. Akhir sekali, masyarakat perlu bertanggungjawab untuk melindungi diri dan orang sekeliling. Kita harus saling mengingatkan dan membantu, terutamanya golongan yang lebih terdedah seperti warga emas dan pelajar. Jangan mudah terpengaruh dengan tawaran yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan, kerana itulah perangkap utama si penipu. Kesimpulannya, penipuan dalam talian adalah satu jenayah moden yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk diatasi. Dengan kesedaran, pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang dan amalan keselamatan dalam talian, kita dapat mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Hasil dapatan kajian, daripada 60 responden, 25% mengaku pernah menjadi mangsa penipuan dalam talian, manakala 75% tidak pernah. Ini menunjukkan majoriti rakyat Malaysia belum terlibat secara langsung sebagai mangsa. Golongan warga emas paling mudah menjadi mangsa, 71.7%, diikuti dewasa 21.7%. Sebanyak 79.7 responden merespon menyatakan kurangnya pengetahuan sebagai punca utama. Faktor fizikologi 10.2 dan pengaruh sosial serta emosi negatif menyumbang kepada masalah ini. Sebagai besar mangsa, 76.3 mengalami trauma, diikuti kemurungan 16.9. Rasa malu berada pada kadar yang lebih rendah kerana kebanyakannya mangsa ditipu secara licik. Kesan terhadap hubungan sosial dan keluarga, penipuan menyebabkan pertikaian keluarga 67.4% serta pandangan negatif masyarakat 16.9%. Sebagian besar 15.3 mengalami perpecahan hubungan. Manakala pada impak ekonomi, responden melaporkan kerugian kewangan besar 47.5%, guna kepercayaan terhadap transaksi digital 37.3% dan kesan negatif terhadap ekonomi negara. Hanya sebanyak 63.3% percaya menggunakan teknologi seperti pengesahan 2 faktor membantu melindungi akaun dalam talian. Teknologi ini dilihat penting dalam memperkukuhkan keselamatan digital. Itu saja, sekian, terima kasih. Hai korang, itu saja daripada kami. Pastikan korang dapat sesuatu daripada video ni. Okay, so sudahkah anda belajar? Sila komen.